Iaitu sesungguhnya orang-orang yang menukar janji Allah dan sumpah mereka untuk mendapat sesuatu yang sedikit. Mereka itu tidak ada habuan langsung, tidak mempunyai habuan langsung di akhirat nanti. Dan Allah tidak akan bercakap dengan mereka. Wala yanzuru ilaihim. Dia ada al-ayah, dia kata baca lagi ayat tu. Kalau baca lagi ayat tu, kita akan jumpa Allah SWT tak akan tengok. Lepas tu hadis satu lagi, 3 macam orang Allah SWT tidak bercakap dengan mereka pada hari kiamat nanti, dan tidak melihat, tidak tengok kepada mereka. Yang pertama, orang yang bersumpah kerana barang dia ataupun atas barangnya, bahawa dia telah pun diberikan lebih banyak daripada apa yang diberikan kepadanya. Maksudnya apa ni, dia kata tak ada orang nak mahal lagi pada ni. Ni kita murah ni, padahal tak ada dek pun. Mana ada orang nak beri kepada dia, nak beli dengan harga 200 kita kata, padahal tak ada dek. Lah ni nak 100 ni 100. Tadi mana ada orang nak beri 200 pun kita tak beri lagi. Misalnya gitu. Padahal dia dusta. Kalau dia betul tak apa. Kalau dia betul tak apa. Kata lagu tu pun. Yang kedua, orang yang bersumpah dengan menggunakan sumpah dusta selepas asar untuk membaham harta seseorang muslim. Yang ketiga, orang yang tidak memberi air yang lebih daripada keperluannya. Allah akan berkata, hari ini aku akan menghalang engkau daripada mendapat apa yang lebih, hak lebih, hak aku yang lebih, seperti mana engkau telah menghalang apa yang lebih daripada keperluanmu yang tidak diusahakan oleh 2 tanganmu pun. Tak ada kena mengena susah payah pun kamu tak ada, tapi sementara milik kamu, hak dalam kawasan kamu, kamu tak sibui ke orang. Begitu. Yang keduanya, orang yang bersumpah dengan palsu, sumpah yang palsu lepas asar. Hak tadi sumpah juga, royak barang dia ni molek gitu gini, orang nak bui mahal lagi tadi, tapi dia tak sibui. Ni tak apa nak bui. Hak tu tak kira lah masa mana-mana pun, tak boleh berlaku malam kau pagi kau tengah hari kau, tak boleh berlaku. Hak yang kedua ni lebih lagi, sumpah tadi juga tidak dalam bentuk tu dia bersumpah tu, dalam bentuk lain ataupun dalam bentuk tu kan, cuma lepas asar. Disebutkan lepas asar tu sebab apa? Beratnya, dosa dia tu lebih besarnya. Sebab pada masa tu malaikat hak naik dan hak nak turun ni, dia berkumpul pada masa tu, sama-sama ada di situ. Jadi kedua-dua kumpulan itu menyaksikan perbuatan jahat dia. Kedua-dua kumpulan itu menyaksikan perbuatan jahat. Orang-orang molek, saksi-saksi Allah, orang-orang yang Allah SWT perintahkan supaya mengawal manusia ni, dia tengok. Bukan orang biasa tengok, polis sendiri tengok. Maknanya gitulah kita kata, nak lepas lagu mana? Kalau lagu tu nak lepas lagu mana? Sebabnya malaikat tu sendiri yang tengok, yang menyaksikan. Itu yang pertama. Yang keduanya boleh jadi juga dia nak untung, nak tutup kedai ni kan, dia nak untung, nak tutup dah, nak boleh banyak lah, dia kata lagu tu, dia bersumpah. Itu yang kedua. Yang ketiganya boleh jadi juga kepada keadaan seseorang itu dia tidak dapat untung sehari tumah tu, jual tu tak boleh untung. Takkan nak balik dalam keadaan tidak untung. Maka dia menipu di akhir hari dia tu. Tak boleh juga. Kalau tipu sepanjang hari tu lagilah tak boleh. Mana kalau tipu masa tu pun tak boleh juga. Sebab apa? Tak boleh kita fikir keuntungan yang kita nak dapat ni hari tu saja. Boleh jadi Tuhan beri hari lain. Rezeki ni tak boleh kira. Kita tak usah duduk berambak
Dengan benda-benda yang seperti itu yang kita tidak pasti, sehingga kita menggunakan nama Allah bersumpah, itu tak boleh. Lagu dan yang ketiganya, orang yang tak bui air hak lebih. Di sini sebut air saja kah? Tidak air saja, mana barang-barang hak dalam Quran dia sebut wa yamna'unal ma'un. Mereka tak bui barang-barang kecil lah, remeh-temeh yang diperlukan orang, yang tidak menjejaskan dia. Tidak menjejaskan dia. Gitu. Gapo-gapo lah, tangga kau, parai kau, gapo-gapo lah, gesek kau misalnya. Dengan sebab dia tak bui itu, padahal sikit je keperluan orang. Dan tidak menjejaskan dia pun. Air kau, macam di sini dia sebut air sebab air itu sangat diperlukan, terutamanya kepada orang yang duduk di negeri yang Arab tu. Dia sangat memerlukan air. Air yang lebih daripada keperluan, yang tidak diusahakan oleh dua tangannya. Kalau diusahakan oleh dua tangan dia beli napih. Kita kata dia beli napih air hak molek tu gak mahal juga. Dia walaupun air sejuk, dia ambil air sejuk tu, dia tapih dia jual, tak apa. Hak tu diusahakan oleh dua tangan dia. Hak ni hak tidak diusahakan oleh dua tangan dia. Ada dalam kawasan dia tu telaga, hak dia tidak gali. Sungai kau, dia tak bui orang. Pergi ambil air di situ. Padahalnya apa lagi lah, ada juga kan jenis orang jenis bering tu, dia tak usah bui orang, padahalnya bukan hak dia. Dia nak menguasai tempat tu. Kalau hak dia pun, sepatutnya benda-benda yang seumpama itu, yang tidak menjejaskan dia, dan hak ni tak ada usaha dia gali gapo, hak tu tak boleh. Tapi kalau hak diusahakan oleh kedua tangannya, maksudnya kena belanja, susah payah dia, hak tu tak apa. Hak tu tak apa. Hak nak sini apa dia? Tuhan tidak melihat mereka. Tuhan tidak melihat mereka. Tuhan tidak melihat mereka tu, tidak memandang kepada mereka tu, maksudnya marah lah. Maksudnya marah. Bukan makna Tuhan tak melihat dia, Tuhan tak nampak dia, tak. Tidak melihat dengan lihat rahmat. Tak beri perhatian lah kita kata. Tak beri perhatian. Kalau kita bahasa kita ni, Tuhan tak boleh tengok dia tu, mana tak beri perhatian. Tak ada apa-apa kelebihan kepada dia. Jadi bila Tuhan tidak melihat dia, tak beri perhatian kepada dia, tak bagi keistimewaan kepada dia, apa istimewa dia yang nak melihat Tuhan? Apa istimewa dia tu nak melihat Tuhan? Tuhan pun tak sedang tengok dia, Tuhan pun tak kenal dia. Takkanlah maknanya orang yang lebih nak berjumpa dengan orang yang kurang. Begitulah kira. Kemudian orang ni tidak semestinya dia ni tidak Islam. Tidak semestinya dia tu tidak Islam. Hak Islam mana tak boleh tengok juga Tuhan. Tak boleh tengok. Tak boleh tengok ni mana? Kalau dalam syurga tu boleh tengok tu dah. Hak ni dalam ayat ni, kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang lain disebutkan di padang mahsyar. Di padang mahsyar. Tak boleh tengok. Gitu dia. Boleh jadilah tak boleh tengok tu kerana dia ni munafik sebenar-benarnya, ataupun sebagai hukuman lah kepada dia. Di situ. Kemudian riwayat daripada Abi Bakrah daripada Nabi SAW, baginda bersabda, zaman masa telah pun beredar seperti keadaannya semasa Allah menjadikan, ataupun pada hari Allah menjadikan langit-langit dan bumi. Bulan apa ni? Tahun itu 12 bulan, terdiri daripada 12 bulan. 4 bulan daripadanya adalah bulan haram.
3 daripadanya berturut-turut, iaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram dan Rajab Mudhar, yang terletak di antara Jumada dan Sya'ban. Bulan apakah ini? Kami kata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dia pun diam, sehingga kami ingat dia akan menamakan bulan itu dengan nama lain. Nabi SAW pun tanya, bukankah ini bulan Dzulhijjah? Kami kata iyalah. Dia pun kata, negeri apa ni? Bandar apa ni? Kami kata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Dia pun diam, sehingga kami ingat dia nak bubuh nama lain. Nabi SAW pun tanya, bukankah ini bandar ni, bandar Mekah? Kami kata iyalah. Qala, Nabi SAW, ada perawi kata, qala fa ayyu yawmin hadha? Nabi SAW kata lagi, dia tanya lagi, hari gapo ni? Kami kata Allah dan Rasulnya lebih tahu. Fasa kata Nabi SAW pun diam, sehingga kami ingat dia akan menamakan dengan nama lain, hari lain, nama tu. Nabi SAW pun kata, bukankah ini hari Nahar? Ini hari yang ke-10 Zulhijjah. Kami pun kata memanglah. Nabi SAW pun kata, maka sesungguhnya darah-darah kamu dan harta benda kamu. Qala Muhammad berkata, saya ingat dia berkata, wa a'radakum, dan kehormatan kamu, alaikum haram kepada kamu, seperti haramnya hari kamu ini di negeri kamu ini pada bulan kamu ini. Dan kamu akan bertemu dengan Tuhan kamu, dan dia akan menyoal tentang amalan-amalan kamu. Ketahuilah, ingat, ataupun ingat, janganlah kamu kembali selepasku menjadi sesat, di mana sebahagian daripada kamu memenggal leher sebahagian yang lain. Ingat, hendaklah yang hadir ini menyampaikan kepada yang tidak hadir. Boleh jadi sebahagian daripada orang yang disampaikan kepadanya itu lebih mengerti tentangnya daripada sebahagian orang yang mendengarnya, yang ni sekarang ni. Muhammad berkata, Muhammad apabila dia menyebutkan hak ni, ayat saat ni tu, apa ni, liyuballigh syahid al-ghaib fala'alla ba'dha man yablughu, dan seterusnya. Bila dia sebut hak ni, semua pun dia kata, sadaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, benarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, ala hal ballaghtu, ketahuilah, adakah aku sudah sampaikan? Adakah aku sudah sampaikan? Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata. Jadi hak ni hadis ini sudah banyak kali kita sudah berjumpa dah, macam-macam bab dah sebelum pada ni, sampai ke akhir ni pun ada. Hak Imam Bukhari naknya sebenarnya, wasatalqauna rabbakum, kamu akan berjumpa Tuhan. Jadi berjumpa Tuhan tu bukan berjumpa lagu mana. Kalau tak tengok, kita nak kata jumpa lagu mana kalau kita tak tengok? Dia ambil kesimpulan situ. Bila kata berjumpa, maksudnya akan dapat melihat Tuhan. Kamu tu maksudnya orang Islam. Di sini cerita orang Islam. Hak tu Imam Bukhari nak. Ada pun hak lain-lain tu dia nak cerita je. Orang zaman jahiliah ni dia tukar bulan tu sampai jadi bercelaru. Tak boleh nak tahu hak sebenar, hak mana. Pasal apa? Pasalnya dia nak buat hak dia nak buat lah. Di zaman jahiliah lagi sudah diterima di kalangan orang Arab ni, dia tak cekak juga manusia ni pun perang sokmo kan. Lama-lama dia nak berhenti ya? Ataupun kalau perang tiap-tiap tahun pun takkanlah panjang tahun tu nak perang sokmo. Tak aman sokmo. Tak terganggu sokmo keadaan perjalanan kau gapo. Maka dia buat keputusan ataupun persetujuan sama-sama dia tu lama, mana sebelum Nabi mari lagi. Iaitu ginilah, pada beberapa bulan kita tak sah ceroboh mencerobohi, kita tak sah ganggu orang, kita tak sah perang. Gitu. Tapi ada hak jenis kerak kepala ni, dia tak sah lah. Misalnya dia perang sikit lagi nak benar ni, tapi dah masuk bulan tu tak boleh perang, kena berhenti lah tu.
Oh, inilah masa kita nak pukul je, nak mati.